والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا رب العالمين. قال الشيخ عبد القادر رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Sekarang kitab yang pertama pada menyatakan segala anggota yang 7. Ada padanya 7 fasal. Fasal yang pertama pada menyatakan mata. Kata musannaf rahimahullah, kitab yang pertama daripada 3 kitab. Dia nak kira ya kitab dia ni. Dia nak buat kitab berapa dalam kitab sebuah kitab ni. Kitab yang pertama, yakni daripada 3 kitab, pada menyatakan segala anggota yang 7. Pada menyatakan pelihara segala anggota yang 7. Nak berkecek cara pelihara dan jaga anggota yang 7. Anggota zahir, anggota luar, anggota di luar badan kita yang 7. Ada padanya pada kitab yang pertama ni, ada dalam kitab ni dia kata 7 fasal, 7 bicaraan, 7 penceraian bicaraan. Nak berkecek buat tubik 7 fasal pula dalam ni. Anggota yang 7 ada 7 fasal. Maka kecek tiap-tiap fasal tu setiap anggota. Kata dia rahimahullahu ta'ala, fasal yang pertama, bermula fasal yang pertama daripada 7 adalah ia pada menyatakan, nak menerangkan mata, nak menyatakan cara pelihara mata. Itu makna dia. Nak menyatakan cara pelihara mata.
Dia nak kecek masalah mata dulu. Tulis pada mata tu. Tulis situ. Didahulukan bicara mata sebelum daripada anggota yang lain. Kerana mata itu ialah anggota yang terlebih banyak mudaratnya dan terlebih hasil dosanya daripada anggota yang lain. Habis itu. Sebab mata tu sangat penting sekali. Nisbah kepada 7 anggota yang lain, mata nombor 1. Sebab itulah kalau kita tilik keduduk ke mullah Tok Dala ni, kita nampaklah kejagaan dia jaga sangat-sangat pada masalah mata. Ada orang cerita, tak itu. Orang cerita sampai kepada dia tu tubik daripada rumah dia sampai ke masjid. Sebelum daripada ada masjid Dala ni lagi, dulu ada masjid di luar, masjid Cabai Pak. Masjid Cabai Pak tu lagi mula-mulanya. Dia berkata, maka dia tu nak pergi semaya di masjid ni tu, pakai naik atas kuda tu pakai tunduk dah. Turun rumah, naik atas kuda tunduk. Tunduk, kuda dah bawa pergi sampai ke masjid. Turun, tunduk masuk dalam masjid. Lepas sudah semaya apa siap, naik masjid, naik keluar masjid, masuk naik atas kuda, tunduk pula. Tunduk. Kuda bawa mari sampai kepada rumah. Turun. Masuk rumah. Jadi keduduk ke dia tu Allah. Jadi mata dia sangat jaga. Mata dia sangat jaga. Ya gimana-mana pun dia tak tengok benda ikut si. Siapa kepada ni bining maro mula babo dalam ni. Mama hak cengar, mama cengar ni. Mama ada dalam ni lah. Mama tua hak ada dalam ni. Bini terakhir dia. Dia tertengok juga. Dia lalu klik mari ikut mana kot tu. Lalu kot Sepanyol, kot tu mari. Pergi sampai ke tengah. Dia terlihat. Dia duduk atas kuda apa dia tertengok. Tengok mata dia tertengok. Tengok pohon. Mama tu duduk mani. Mani tu pergi jalan lah. Orang dulu tu lagu. Ya ada pergi jalan yang sekat gitu-gitu. Ya sekat jalan. Orang Tina yang mani ni. Biasa duduk bila yang mani. Yang sabung ke apa. Ya selok lah setelah tu. Maka terlihat Tok Dala tu ketika lalu. Paling tengok setelah ya. Terpaling. Bila paling tengok tu. Nampak pohon. Oh, nampak pohon. Nampak pok betih tu je. Bukan pohon sangat, nampak betih tu je. Terlihat betih. Bila tengok betih tu, ingat dah. Pejam mata tu, nampak benda tu dah. Ya Allah, istighfar. Istighfar tu tak habis-habis. Litasai tu. Duk nampak lagi betih tu. Dia kata, tak boleh dah. Aku tengok dah, dia kata. Aku tengok dah. Dia pakat tanya, mana Tok Imam? Cari tanya Tok Imam. Bila dia mau panggil Tok Imam lagi, Tok Imam, tolong kira orang Tina tu. Kira dekat aku. Aku tengok dah, dia kata. Lalu tu Tok Imam mula nak kira akhirnya jadi dia dibini Tok Dala. Gitu ya, mata terlihat. Kalau kita nak tengok apa orang dah. Lalu jumpa seorang
Allah. Itu mata ni sangat penting. Kerana dia ada benda tu gelap anggota lah. Tengok orang buta tu cerah mata hati dia. Oh dah ingat kuat, ingat mudah, apa segala-gala cerah mata hati dia. Kerana mata dia di luar ni dia tak nampak benda ngarut dah. Ketahui olehmu bahwasanya mata engkau itu menjadikan dia oleh Allah Ta'ala bagi engkau. Ketahui olehmu, wahai penuntut ilmu, wahai orang yang wahai salik. Ketahui olehmu, hei salik. Ketahuilah akan bahwasanya dalam irsyad ni. Tahulah akan bahwasanya mata engkau itu, mata yang ada pada engkau tu, bukan mata bagi engkau, mata hak engkau tu tak. Kalau hak engkau dengan makna hak yang sebenar bukan. Hak engkau sekadar hak penyemeh tu jelah. Tapi mata engkau ini mata yang ada pada engkau. Kita gitu je. Mata yang ada pada engkau ya. Yang ada idhafah dengan makna lam ikut si. Mata bagi engkau. Bagi itu bagi hak kerana. Dah. Tak saya mengaku hak kita ni sebenarnya. Mata yang ada pada engkau tu. Bahawasanya mata yang ada pada engkau tu. Hak ada di mung tu. Menjadikan tu khabar. Menjadikan dia akan mata engkau tu menjadi oleh Allah Ta'ala. Tuhan buat. Allah menjadi akan dia. Menjadi tak ada situ. Bagi engkau. Dia kata bagi. Lam tu dimanfaat. Menjadi manfaat untuk diri engkau. Tu bagi engkau. Manfaat untuk diri engkau. Tuhan buat semua benda untuk manusia dah. Nah, untuk manusia. Allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Situ ulama ambil dalil. Allazi khalaqa lakum. Tuhan yang menjadi ia lakum untuk kamu. Ma fil ard. Bagai yang ada atas muka bumi ni. Bagai yang atas muka bumi ni Tuhan kata khalaqa lakum. Dia jadi untuk kamu. Dia gunalah. Allah Ta'ala gunalah. Maka di situ ulama kata asal pada benda semua tu haruh. Haruh kita ambil faedah belaka. Malaikat benda hak Tuhan mendatangkan tegahan tu. Berarti apa hukum kita makan pasir? Haruh pada asal. Apa hukum kita makan rupuk? Haruh pada asal. Kerana Tuhan jadikan warga atas muka bumi ni untuk dah. Lil manfaat dah. Malaikat benda yang datang nah mari lari yang dia buat. Barulah kita tinggal. Asal benda tu je bulu. Kerana manfaat. Maka di sini anggota mata kita pun Tuhan jadi bagi. Manfaat untuk diri engkau. Menjadi itu kerana beberapa faedah. Kerana ni orang panggil mengikut ibarat tu ilat lah. Ilat kepada menjadi. Tetapi kita tak pakai mana ilat. Kerana kejadian Allah Ta'ala semua tu sunyi daripada gharat dan ilat. Lalu tu kerana tu apa panggil lil hikmah. Kerana tu lil hikmah. Hikmah pada menjadi. Allah Ta'ala jadi mata tu wak gapo. Hikmah gapo jadi mata. Menjadi kerana. Yakni hikmatnya boleh kerja beberapa faedah. Bermakna gitu ya. Jadi hikmatnya boleh engkau kerja beberapa faedah. Hikmatnya boleh engkau kerja beberapa faedah. Tu kembali ke ilmu usuluddin tu. Allah Ta'ala buat ni bukan ada kerana ni. Sebab kalau Tuhan buat kerana benda tu benda ni, tiba-tiba luputlah ilat dia. Maka hasillah kekurangan bagi Allah Ta'ala.
kita gali telaga. Kerana apa kita gali? Kerana kita berhajat kepada air. Maka gali juga. Tiba-tiba air tak tubik. Bila air tak tubik, luputlah ilat tujuan kitanya. Jadi kekal di atas berhajat gitu kita. Kita gali telaga kerana nak kepada air. Nak tu berarti kita tak ada air. Barulah kita nak ke air. Maka Tuhan buat mata kita tu kerana. Dia ada kerana. Berarti bila kita tak guna mata dalam ilat tu, berarti kuranglah Allah Ta'ala membawa kepada berhajat Allah Ta'ala. Maka di situ ulama usul kata, tak boleh pakai kerana lin ilah. Kena pakai kerana tu lin hikmah gitu je. Bermakna gina. Bermakna ke mana? Hikmatnya, boleh kerja engkau akan beberapa faedah. Mung kerja tak kerja tu lain ha, tapi boleh kerja. Dia Allah Ta'ala buat, dia boleh kerja. Dia boleh buat, dia boleh kerja. Kerja ke apa? Beberapa faedah. Menjadi akan dia bagi engkau kerana yakni hikmatnya boleh kerja beberapa faedah, beberapa kegunaan. Banyak faedah. Mata so tu banyak faedah. Allah. Faedah tu ada dua. Tu yang nak oyak. Faedah yang bangsa akhirat dan bangsa dunia, ada dua faedah. Faedah kegunaan yang bangsa akhirat. Apa makna yang bangsa akhirat? Yakni yang bangsa akhirat, yakni yang kembali balasan dan kesenangan bagi tuannya pada akhirat. Bagi tuannya pada akhirat. Itu bangsa akhirat. Faedah yang bangsa akhirat. Faedah yang bangsa kembali balasan dan kesenangan bagi tuan dia di akhirat tu. Kalau guna dia kod jalan dia tu, kembali faedah kita di akhirat. Di akhirat yang nanti kita senang. Kita hasil balasan, kita boleh pahala. Tu bangsa akhirat. Dan bangsa dunia atau pada bangsa akhirat. Ada beberapa faedah yang bangsa dunia. Apa dia bangsa dunia? Yakni yang bangsa kembali kesenangan kepada tuannya pada dunia. Itu dia. Tulis tambah lagi. Maka didahulu sebut faedah yang bangsa akhirat kerana faedah inilah ialah yang sebenar dituntut akan kita mencarikannya kerana dijadikan manusia dengan hikmat dapat beribadat akan Allah. Maksudnya dijadikan
segala anggota manusia. Hikmatnya boleh ibadat akan Allah dengan anggota-anggota itu. Itu dia. Ya dulu akhirat dulu tengok ya kecek. Padahal kita ada atas dunia ni. Kena sebut hak pesing bangsa dunia dululah faedahnya. Dah, ya sebut bangsa akhirat dulu. Pasal hak ni kita kena tuntut. Hak ni kita kena utama. Hak ni kita kena dulu. Karena tujuan Allah Ta'ala hantar manusia mari liya'budun. Hikmatnya boleh ibadat kita. Tujuan kita duduk ni ibadat. Kalau gitu segala anggota kita yang termasuk dalam juzuk bagi insan. Hak Tuhan jadi tu, dia kena guna kat jalan ibadat. Barulah hasil hikmat dia yang sebenarnya. Lalu tu gunakan akal lapar bangsa akhirat dulu. Dia nak sebut bangsa akhirat dulu. Tu barulah kecek bangsa dunia. Kerana bangsa dunia tu kosi berlaku. Orang kafir pun ada bangsa tu juga. Orang kafir sendiri pun ada faedah tu. Tu. Hak pesing guna, hak faedah yang bangsa dunia tu. Maka setengah daripada segala faedahnya. Faedah mata. Hanya nak royak. Maka bermula setengah ba'du saja. Banyak lagi tidak terhingga faedah dia. Ambil setengah-setengah lah. Bermula setengah daripada segala faedahnya. Faedah bagi mata. Faedah mana? Faedah yang bangsa akhirat saat ni. Setengah dari nak royak kata faedah akhirat ni sangat banyak. Banyak sangat. Duk di kita guna semua. Tapi yang nak sebut setengah-setengah dulu. Setengahnya ialah khabar. Memandang kepada langit. Dapat memandang. Dapat memandang. Memandang yakni makna. Memandang yakni menilik dan fikir. Menilik serta fikir. Itu makna memandang. Menilik serta fikir. Bukan tengok saja tu. Tengok saja kita pun dah tengok sama dah. Nampak burung. Duk terbang atas langit tu. Kita pun tengok. Tengok tu pun tengok biasa. Hak tu bukan maksud. Memandang. Yakni menilik serta fikir. Memandang kepada langit. Tengok ke langit. Dan matahari. Atau kepada langit. Memandang kepada matahari. Tengok matahari. Petai-petai pagi-pagi. Dan bulan atau kepada langit. Memandang kepada bulan. Cuba tengok. Dan bintang atau kepada langit. Memandang kepada bintang. Tengok langit, tengok matahari. Tengok bulan, tengok bintang. Dan lainnya. Lain daripada langit dan matahari sampai akhir. Lainnya. Lain daripada tu. Apa lagi hal lain? Yakni daripada segala alam sebelah atas. Kira berlaku. Daripada alam sebelah atas. Daripada segala alam sebelah atas. Orang panggil alam yang ulwi. Tengok ke atas. Termasuk berlaku. Ti'ahwala. Apa lagi? Banyak perkara lagi. Banyak perkara lagi. Tu dia sebuah kita duk nampak hari-hari. Awan pun masuk dalam tu juga. Masuk benda dalam duduk atas kita berlaku. Tu. Duduk atas, jengok ke atas orang panggil alam ulwi. Bila jengok tengok ke bawah orang panggil alam sufli. Kita sendiri ni iktibar dalam alam sufli juga. Bukan termasuk dalam alam sufli dah. Kita sendiri. Tu habis. Maka boleh tengok langit, boleh tengok matahari, boleh tengok bulan, boleh tengok bintang, boleh tengok dan lain-lainnya. Tu. Saat ni kita kata dan lainnya, jadi lainnya daripada segala alam sebelah atas dan kena tambah lagi. Dan segala alam sebelah bawah.
Dan segala alam sebelah bawah. Bukan sekadar hak atas saja, oleh bawah dia kata. Tu dia. Boleh tengok muka tu. Allah. Tengok buat gapo, bukan semata-mata tengok. Memandang tu supaya ni takluk kepada memandang. Ni hak ni buat dia dihasil faedah. Kalau semata-mata memandang dengan tidak ada supaya tu, hak tu dikatakan faedah dunia lagi. Faedah dunia lagi. Boleh tengok langit, boleh tengok bumi. Oh, rasa segar hati. Rasa serabut-serabut kita tengok laut. Aduh, segar hati. Hak tu faedah dunia lagi. Tengok hak jadi bangsa faedah akhirat ni. Memandang supaya berdalil engkau. Supaya berdalil. Supaya buat dalil oleh engkau. Buat dalil oleh engkau. Buat tanda oleh engkau. Boleh ambil buat tanda. Boleh buat dalil. Supaya berdalil oleh engkau. Berdalil dengan dia. Dengan memandang tu. Ataupun dengan dia. Dengan langit dan matahari tu. Berdalil dengan dia. Dengan. Nak kata memandang supaya berdalil dengan engkau dengan dia. Dengan memandang. Dia terujuk kepada memandang. Berdalil oleh engkau dengan dia dengan memandang kepada langit itu. Berdalil oleh engkau dengan memandang kepada langit itu. Berdalil takluk atas ada Allah Ta'ala. Berdalil atas ada Allah Ta'ala. Atas ada yang menjadikan dia, iaitu Allah Ta'ala. Ada sonet dia. Bukan atas ada Allah. Atas ada yang menjadikan dia, iaitu Allah. Dia kena kata gitu. Atas ada yang menjadikan dia, iaitu Allah. Dia kena kata gitu. Allah. Pada hak ni sudah, ya Allah. Kita duk ngaji Kita duk ngaji usul. Kita maklum dah. Kita tak akan selamat di akhirat kalau iman kita tak kejap. Kalau kita tak hasil makrifah kepada Allah Ta'ala, tak selamat. Maknanya akan berkekal dalam neraka. Wal-iyazabillah. Kalau pegangan kita tak betul. Cuba kira wiyah-lesi. Maka Allah Ta'ala takdirkan kita, taufikkan kita, boleh duduk ngaji. Ngaji usul bahasa sifat wujud, kida, baka, sekian. Maka imej seseorang saat ni tu, walaupun dia hasil dah, tak akan sepenuh lagi. Bahkan oleh khilaf ulama lagi. Kerana semata-mata dia pergi kata Tuhan ada, Tuhan sedia gitu, tak akan memada pada imannya. Malaikat dia kena berserta dengan dalil. Berserta dengan dalil. Kalau ada dalil, barulah dikatakan dia tu imej kejap semeti. Tak dinamakan muqallid. Tak dinamakan orang yang turut pegangi orang. Maka dalil yang kita hasil tu dengan apa? Cuba kira. Tiap-tiap sifat yang kita duk mengaji tu. Dalilnya alam ini. Allah. Allah. Dalilnya alam ini. Boleh kecek dalilnya alam ini tu tahu di mana? Takkan mata celak tengok ni. Kalau orang tu buta di asal hari, boleh kecek ke tak dalilnya alam ini dengan secara penuh. Ya Allah. Duk kata musyahadah. Ya Allah. Duk bahas. Oh, dalilnya alam ini. Data ada alam ini ada. Kita kata gitu. Kita kata alam ini ada. Maka alam ini ada. Dulunya tak ada. Dulunya tak ada. Dia baru ada. Dalil kata ada dan tak ada. Dia tu sama. Pada asal.
Ada pun boleh, tak ada pun boleh. Asalnya lagu tu. Maka tiba-tiba pergi berat pihak ada. Tentu kena ada yang menekir benda. Kena ada tukir yang mengada. Dan tukir yang menimbulkan sebelah ada dia tu. Kerana tak terima pada akal kita, benda yang sama berat pada asal akan sengit sebelah mana dengan tidak ada benda yang memberatkan dia. Orang panggil tarjih bila murajjah. Hak tu mustahil pula. Hak tu mustahil. Allah. Tiba-tiba pergi berat ada. Pergi berat pada pihak ada. Menunjuk kata ada yang mengadakan dia. Ada yang mengadakan dia. Maka bila ada yang mengadakan dia, tentu yang mengadakan dia tu kuasa sikit. Ada yang mengada. Yang mengada tu Allah Ta'ala. Maka orang tanya, hei, mana dalil kata Tuhan ada? Alam ini. Kita kata. Dalilnya musyahadah. Musyahadah dengan apa? Musyahadah dengan mata kepala kita. Allah pada hak ni saja untuk jadi hasil pada akhirat kita. Cukup dengan hak ni dah. Untuk selamat di akhirat. Aduh. Memandang kepada langit, matahari dan bulan dan bintang dan lainnya. Supaya berdalil oleh engkau dengan dia. Berdalil atas ada Allah Ta'ala. Atas ada yang menjadikan dia, iaitu Allah Ta'ala. Allah. Berarti mata ni faedah yang besar sekali. Mudarat yang pun banyak, faedah yang pun banyak. Faedah dia banyak. Kita dah tengok. Kita tengok. Ya Allah. Air laut tu banyak tu dah. Tapi dalam tiap-tiap hari tu nak tanya, sungai yang ada atas muka bumi ni banyak mana? Kita dah tengok air laut. Sungai yang ada atas muka bumi ni banyak mana? Sungai di Sungai Nil, Sungai Menamkong, sungai, segala sungai. Banyak sangat. Banyak sungai. Lepas tu sungai tu air tawar namanya. Tubik keluar daripada bukit-bukit, turun daripada bukit-bukit. Tiap-tiap hari semenjak pada masa tu ada lagi. Sampai kepada masa kita sekarang. Dan wapelit. Banyak mana air sungai tengok ke malam lepas tu. Banyak dah. Allah banyak. Tapi tiap-tiap kali air tawar turun dalam laut sekalipun, tidak mengubah rasa air laut tersebut. Jadi masih sebetulnya tu, bukan kata kau sari kau tawar, tak. Siapa yang juru garai dia? Siapa yang juru mengekalkan masing dia tu? Fikir kat situ. Lepas tu, dengan air yang tubik tu, kita kata. Dengan air yang tubik tu. Air yang turun mari tu. Air lah pun banyak tulah tu je. Tak kata, kau banyak piye hujan, piye boh tu ke? Air laut tu tambah weh. Habis sampai kepada rumah-rumah kita ni. Air naik habis. Tak, ya banyak tulah tu, tak tulah dia. Siapa yang mengekalkan jumlah dia? Dan siapa yang mengekalkan masing dia? Kira mari situ. Tu satu. Satu perkara. Habis itu. Dan atas keasaannya. Ni atap kepada ada Allah Ta'ala. Atas ada Allah. Dan atas keasaannya. Keasaan Allah Ta'ala. Hak ni lazim mari belakang ni. Lazim belakang ni. Lazim apa ni? Atap lazim di atas malzum belakang ni. Bila lazim daripada Allah Ta'ala sebagai ada yang zati. Lazimnya asa Allah Ta'ala. Dengan sendiri apa ni? Atas asanya satunya satu Allah Ta'ala. Asa pada zat, asa pada sifat, dan asa pada af'al tu. Dia lazim sendiri. Kerana bila ada yang sejati, kena so. Kalau dua, tak hasil ada yang semati, dia panggil. Akan berlaku banyak perkara kerusakan. Lau kana fihima alihatun illallah la fasadata. Riwayat sendiri. Hak tu kena ngaji usul lah. Dan atas kuasanya, kuasa Allah Ta'ala. Atas kuasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah. Kuasa tak kuasa, cuba tengok. Atas bukit batu tu. Bukit batu. Gunung tu kita kata. Bukit batu. Dia tak ada pasir tanah apa ni.
Tapi dalam hal tu, pohon kayu dia tu segar-segar di atas tu. Bajak kata batu tu bajak. Bajak nak banyak warna sangat. Jak daripada dulu sampai ke lah ni. Jak daripada tok nenek kita lagi sampai ke hari ni. Bajak tak habis dah kan. Oi, bajak tu. Di atas bukit gunung tu. Satu lagi, bila pergi kemarau, cuba tengok. Pergi kemarau tu, mampu habis pohon kayu kita. Ada menanam tu kering habis. Sebab dia kemarau. Panah dianya. Tapi dalam hal tu, daun kayu, pohon kayu ada atas gunung tadi tu, tak ada kering. Tak ada kering. Hak bawah ni kering berat dah. Atas tak ada kering. Sebenarnya, hak patut kena kering dulunya, hak atas tu. Sebab dia dekat dengan matahari lagi pada hak bawah. Dia kena panah hak atas lagi pada bawah. Tapi dok kekal hijau situ. Bawah ni, Allah, gada cari air. Kering kena jiru. Lepas jiru. Lepas jiru, hak tu tak ada biar jiru. Dok kena matahari. Kuat pada hak bawah ni lagi. Tu cuba kira tengok. Tak boleh hati tu. Tak boleh hati tu. Ya ada yang menguasai dia. Yang menguasai dia ada Allah. Tu dalil ambil mata tengok. Wak dia di pahala akhirat weh. Ni mata dak tengok muka tak ada pahala lagi pun. Dan setengah daripada pedah mata yang bangsa akhirat. Setengah daripada pedah mata yang bangsa akhirat lagi. Apa Ialah melihat akan Quran. Melihat akan Quran. Apa makna melihat Quran? Melihat, yakni melihat akan diri Quran. Melihat akan diri Quran. Sebagai melihat yang hasil dengan perasaan ta'zim. Ta'zim ni membesar. Dengan perasaan ta'zim. Dan melihat akan segala huruf Quran. Adapun membaca Quran dengan keluar suaranya, maka itu dikatakan faedah bagi lidah. Faedah bagi lidah. Bukan faedah mata. Maka ini dalil menunjuk bahawa orang yang baca Quran serta melihat kepada huruf-hurufnya terlebih afdal daripada baca yang keluar daripada hati dengan tidak melihat huruf. Kerana hasil manfaat bagi dua anggota itu. Kerana hasil manfaat bagi dua anggota itu. Habis itu.
Sebab tu setengah orang yang ingat dah pun Yasin, ya awak baca, awak tak tengok. Kadang-kadang waktu kata ingat pula dah. Satu macam pula. Baca walau ingat dah pun tengok katik mata tu, tengok huruf, baca lagi sekali. Walaupun ingat dah pun tengok mata kita tengok. Tengok lagi sekali walaupun ingat dah tengok. Kerana bila kita tengok hasil dua faedah. Faedah mata, faedah mulut. Faedah mata, faedah lidah. Kalau semata-mata baca dengan ingat teh kita, hak tu hasil faedah lidah saja ya. Sebab tu ulama ambil dalil afdal kita baca dengan cara melihat. Nabi pun baca dengan cara tengok. Baca dengan cara tengok. Tu. Kadang-kadang ya gini-gini orang dengar. Nabi pun sahabat baca yang nak dengar. Dia nak biasa faedah dengar kata. Bukan lebih suka sahabat baca Nabi dengar lagi. Nabi kalau dia baca sendiri, bila dengar sahabat baca dia tiup banyak. Tiup menangis banyak. Abu Musa Asy'ari, dia suruh Abu Musa Asy'ari baca tak lama merah mata Rasulullah. Merah mata. Menangis takut kepada Allah Taala dengan Quran. Itu setengah daripadanya melihat akan Quran. Dan melihat akan jalan kepada masjid. Tengok jalan nak pergi masjid, pergi buat apa? Nak pergi berak. Gitu. Muka yang main masjid ni malah ya tak. Yang main rumah payah. Ni tengok jalan nak pergi masjid. Pergi masjid ni bukan nak pergi berak, pergi tidur. Hak tu tak ada hasil faedah dunia. Hak tu tak hasil faedah akhirat ke panggil. Nak pergi masjid, nak pergi berak tu. Nak pergi qada hajat di yang main masjid tu. Hak tu hasil faedah dunia. Maksud jalan kepada masjid ni kepada sembahyang di masjid. Melihat akan jalan kepada sembahyang di masjid. Tu barulah hasil faedah akhirat. Sembahyang di masjid. Ni orang panggil min itlaqin mahal ni. Min itlaqin mahal wa iradatil halifi. Itlaq tepat iaitu masjid, tapi naknya kelakuan yang ada dalam masjid iaitu sembahyang. Nak ke sembahyang. Tu nak dengan sembahyang maksud dia. Tengok jalan nak pergi sembahyang di sejid. Tu. Hasilnya faedah akhirat, hasil pahala. Tu payah juga. Dia buta mata tu gagal gigi dengan tukar tu payah. Lebih lagi jalan learning pula banyak dengan mutu kereta. Ada mata ni lah dapat kemudahan. Allah, lebih lagi malam pula dah. Boleh jaga daripada binatang-binatang buah dan sebagainya. Melihat akan jalan kepada masjid. Masya-Allah tengok. Allah faedah saja. Dan kepada tempat menuntut ilmu. Kepada tempat menuntut ilmu. Ini orang panggil takluk kepada atau kepada masjid. Tu. Dan melihat akan jalan kepada tempat menuntut ilmu. Tempat mencari ilmu. Tempat mengaji. Ponok. Mudah mari ponok dia ada mata. Tu nak pergi ponok, nak pergi mengaji. Tempat menuntut ilmu, tempat belajar agama, menuntut ilmu agama lah tu. Maksudnya kadang menuntut ilmu dunia ni ia tak hasil faedah dunia ya. Nak pergi ngaji teknik misalnya, ada mata tu mudah juga nak start mutu pergi teknik. Hak tu bukan maksud. Hak tu bukan pahala yang masuk akhirat. Hak tu orang panggil faedah yang bahasa dunia juga. Tempat menuntut ilmu agama. Menuntut ilmu agama. Salah satu daripadanya lagi, tengok kita dah dobek ni. Kita dobek panawan ni kalau tak ada mata pun nak dobek lagu mana? Tak ada mata pun nak tulis lagu mana? Betul huruf tulis situ. Si mana? Tulis situ. Dobek situ. Dobek mana kalau tak ada mata? Mata dia tengok dobek situ. Allah, yang ngajak isap mata ni juga. Mata ni juga tolong tengok kita tulis dulu. Sebab tu dia syukur nikmat mata juga ni kita ngaji agama ni. Syukur nikmat mata.
Tu. Kalau orang ngajar ya syukur nikmat mata. Mata dia tengok, lidah dia duk goyah. Lidah dia duk mengajar, duk goyah. Dua nikmat. Tak boleh syukur nikmat situ. Kalau mengaji syukur satu nikmat. Bokeh dua kalau tangan kata. Bergerak tangan, kalah tulis. Dua nikmat dia syukur kepada Allah Ta'ala pagi ni. Ni bangun pagi capa terasak dah. Bangun capa terasak dah. Mana terasak Nak tengok chat. Mana terasak Nak tengok Facebook. Nak tengok Allah. Kadang-kadang tengok waya. Tak habis lagi waya. Ngatuk tidur dulu. Kau tengok semula. Lepas tu bangun pagi. Capa nak tengok waya. Sambung hak bau ni. Mata tu nak mula dengan kupu dah. Dengan kupu nikmat dah. Tak kira nak mula dengan syukur ni. Tengok. Jangan hajar dia tabiat weh. Kalau hajar dia tabiat dia berani dengan buat maksiat. Kalau kita hajar biasa lagu tu akhirnya dia berani untuk buat maksiat kepada Allah Taala. Dia rasa takut mana dah. Tu dia. Dan setengah daripada pekdah mata. Pekdah mana? Pekdah yang bangsa dunia. Yang ni sifat ada pekdah tu lah. Pekdah yang bangsa dunia. Yang kembali kesenangan ketuan dia di dunia ni. Pekdah bagi dunia ni apa teh? Hak ni berkongsi lah ke orang kafir pun ada pekdah ni. Bukan terkhusus kepada orang Islam dah. Pekdah yang bangsa dunia. Iaitulah khabar. Melihat perusahaan engkau. Melihat kerja buat engkau mula tengok perusahaan engkau, kerja buat engkau, yakni seperti bercocok tanam, menjual beli, ila akhiri dan sebagainya. Jual beli mudah. Orang buta dia kena susah lagi. Dia susah, dia kena pakai perasaan dia. Ada juga masa duk mengaji Mesir tu. Orang buta jual barang di kedai tu. Tapi kita tak gamak yang dia tipu-tipu. Apa ya orang tu? Tapi cek. Kita halah duit dia gagal tengok. Dia tahu kata ni duit ni 1,000. Ni duit tak 200 genih. Duit ni 50. Cek padahal kertas rupa ya. Kita tak cek. Kalau kita sendiri tak cek. Kita pergi kertas 20 dengan kertas 1 tu. Kalau saya dia serupa 50 dengan kertas 20 tu. Kita tak nak cek dah. Tapi dia gagal boleh. Dia kena pakai perasaan ekor pula situ. Untuk nak beza. Lepas tu kalau orang pandai menipu-nipu, boleh tipu tu orang tu. Buta. Ambil barang, buka pujing dia kata. Kalau kita yang ambil dua, kita ambil dua, kita yang ambil dia tak nampak dah situ. Dia nanti nak tambah duit lah. Tapi tak ramai nak tipu pula lah orang tua je. Orang buta. Susah pula nak nego jual beli ke apa semua. Susah berlaku. Tu. Nak menanet. Payah. Dengan sebab ada mata ni yang mudah pula. Allah. Dan melepaskan engkau daripada segala yang menyakiti. Dan ni atau kepada melihat perusahaan. Melepaskan engkau menjadi sebab bagi lepas engkau. Bukan dia melepas, Allah Ta'ala yang melepas dengan sebab dia. Melepaskan engkau jadi menjadi sebab bagi lepas engkau. Lepas daripada segala yang menyakiti, daripada segala perkara yang menyakiti, yang buat sakit hati, itu menyakiti. Tu semua benda yang buat sakit hati itu akan kita dengan mata tu boleh lepaskan. Allah sakit hati. Kadang-kadang nak murih dia. Rebah tu, sepak batu, sepak tunggu kayu. Allah sakit hati lah batu nak telaka ni. Tu dah murih dia. Murih ke batu.
Sepak pergi lagi, ada murah ke? Gitu murah saja panggil sakit hati lah tu, sakit hati lah tu. Tu benda yang menyakit hati. Gapo tik? Seperti yang nak misal benda yang menyakit hati, menyakiti kita tu. Seperti jatuh ke dalam lubang masalan. Jatuh lubang, Allah sakit hati, dia main duk gali sini. Sebenarnya mu jalan lewat pos sini je. Tu salah soalannya. Tapi ala kuliah sakit hati dah jatuh lubang, luka tambah pula tu. Kalau lubang tu lubang apa cuma-cuma lubang tahik, sangat lagi. Dan berlagu, jadi berlagu dengan sesuatu. Lagu dia tak nampak. Lagu dia sakit hati belaka tu. Tu pek dah hak dunia musanya tak sebut banyak dah. Hak tu maklum belaka dah. Maklum semua dah. Tu pek dah dia. Tu hak tu. Allahu akbar. Dan bermula mensyukurkan mata itu. Bermula mensyukur, bermula cara terima kasih. Tulis itu pada mensyukur, yakni bermula cara syukur akan Allah atas pemberian nikmat mata itu. Atas pemberian nikmat mata itu. Tu makna. Bukan syukur mata, terima kasih waktu ke dia, mensyukurkan mata. Bukan nak syukur akan mata, syukur ke Tuhan atas pemberian mata tu. Mana cara kita terima kasih kepada dia? Mana cara kita syukur kepada Allah? Karena Tuhan janji, la in syakartum la azidannakum. Demi kebesaranku, jika kamu syukur atas nikmat hak aku beri, aku nak tambahkan lagi nikmat tu. Kalau kamu kufur, ingat siksa aku ni pedih sangat, saya kata. Maka cara nak syukur tu lagu mana? Syukur mata. Bukan sekadar alhamdulillah, alhamdulillah. Hak tu salah satu bahagian yang bukan maksud lagi syukur mata. Maksud dengan mensyukurkan mata tu ialah khabar, memelihara daripada nyo tu tak sih. Nyo tu jatuh tu. Nyo tu kena duduk di pelihara ni. Memeliharanya daripada. Ya kena kata gitu. Nyo tu dia kena lompat pergi, dia tahu buat silap. Lompat ke duduk belakang, dia kena duduk depan. Bermula mensyukurkan mata itu ialah memeliharanya, menjaga akan mata tu. Memelihara, jaga daripada tiap-tiap melihat yang haram. Allah bersyukur. Memelihara, menjaga. Maksud memelihara, menahan. Memelihara, menjaga, menahan. Menyekatkan mata daripada tiap-tiap melihat yang haram. Tiap-tiap melihat yang haram. Melihat yang haram. Jangan ambil mata tengok benda haram. Tu nama syukur ke nikmat. Nama syukur ke nikmat mata. Dia kerana takrif syukur ni dah. Takrif syukur sendiri ni. Macam-macam ulama buat. Tak ada syukur. Ada setengah ulama kata takrif syukur itu ialah wad'u syai' fi mahalli. Wad'u syai' fi mahallihi. Tu pun salah satu ulama buat takrif syukur. Letak akan sesuatu pada tempat dia. وضع الشيء في محله. Ini syukur ya kata.
akan sesuatu, meletak akan sesuatu, engkau meletakkan sesuatu, meletak pada tempatnya, tempat bagi sesuatu tu. Tempat dia tu kena buat gapo? Tu orang panggil syukur. Kita tak kena tepat. Tak benda kena tepat. Ambil mata, buat tengok benda maksiat, tak tepat kena ke tu? Tak mata di tempat tu kena ke? Tak kena. Orang panggil gugur nikmat. Kalau tak kena tempat dia, orang panggil syukur. Kalau saya kata syukur-syukur ni, dia kata i'ta'u kulli dhi haqqin haqqahu. Memberi akan tiap-tiap yang ampunya hak. Memberi akan tiap-tiap yang ampunya hak tu, memberi haqqahu akan haknya, hak bagi kulli dhi haqqin. Mata dia tu, hak dia tu gapo? Hak mata tu melihat benda baik, hak dia. Allah Ta'ala jadikan dia tu, hak dianya tengok benda baik. Maka kita beri benda baik, dia tengok. Maka orang panggil syukur. Memberi tiap-tiap yang punya hak tu, hak dia. Hak dia tu melihat benda molek, kita dia tengok benda molek. Tu orang panggil syukur nikmat mata. Tangan, hak dia kerja benda yang baik. Maka kita hak dia tu, hak kepada dia. Dia ada punya hak ke apa, kita beri ke hak tu. Kalau lagu tu dinamakan syukur. Ada setengah ulama kata syukur tu ialah wada'u syai' fima wudi'a lahu. Lebih kurang tu nak tahu. Meletak akan suatu, meletak akan suatu fima pada barang, pada kegunaan, pada kerjaan. Meletak akan suatu pada kerjaan wudi'ah yang dihantarkan akan dia, akan syai' dihantar untuknya, untuk kerjaan. Letak akan tangan pada kerjaan yang dihantarkan tangan tu untuk kerjaan tu. Allah Ta'ala hantar tangan mari untuk kerja apa? Untuk kerja kebaikan. Allah Ta'ala hantar kaki untuk apa? Untuk jalan ke tempat yang baik. Maka kita letakkan akan kaki pada kerjaan yang dihantarkan akan kaki itu untuk benda tu. Maka dinamakan syukur. Wada'u syai' fima wudi'a lahu. Ala kulli halin, kalau tak suatu tak kena tepat, dinamakan kufur. Kufur. Tu hak maksud dalam wa ila wala in kafartum, hak Allah Taala kata tu, jika kamu kufur, ingat azabku tu berat. Mutu tu hawi kita tu. Hawi kita nikmat tu. Tu hawi apa tu? Nikmat untuk kita pergi ke tempat molek. Tiba-tiba kita pergi start pergi berjalan tempat tak molek tu, tempat maksiat tu. Maka dinamakan kita kufur nikmat, kerana soal berat tu.
Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Akan disoal banyak. Kena soal berat. Wal iyazabillahi min zalik. Kalau itu memelihara daripada tiap-tiap melihat yang haram. Maksud melihat yakni melihat dengan sengaja. Yakni melihat dengan sengaja. Adapun terlihat maka tidak diambil kesalahan. Dua gana tu. Melihat yakni melihat dengan sengaja. Yakni melihat dengan sengaja. Adapun terlihat maka tidak diambil kesalahan. Tu kata. Terlihat maka tidak diambil kesalahan. Maksud melihat ni melihat dengan sengaja lah. Kalau pasal kita lalu, kita ternampak ni kali yang pertama. Adapun kali yang kedua kita tengok pula bukan ternampak tu, menampak. Buat motor pergi paling cak. Tu dia. Tertengok, orang panggil terlihat. Hak tu tak ambil salah. Rok dua tu salah. Jangan oi. Tengok kali lagi. Kali yang kedua tu bukan terlihat. Kali yang kedua tu melihat. Melihat tu lah dikatakan kufur nikmat. Adapun terlihat tak apa lagi. Bukan dia termasuk dalam perbuatan iktirari. Bila perbuatan iktirari tak diambil kesalahan dulu lagi. Itu dia. Maka kata dia rahimahullah, melihat benda yang haram. Nak tengok benda haram tak nak? Betul. Seperti ya misal, seperti melihat perempuan. Tengok orang Tino melihat akan perempuan. Melihat perempuan yakni melihat aurat perempuan. Kira aurat. Adapun semata-mata tengok lep belakang gapo semua tu, jadi gapo tu. Masa dia je lalu malam kita tengok pia tu. Tu dia. Tapi tengok kaki, tengok muka, tu dah perhati jangan kerana muka sendiri pun dok kila lagi tu. Dalam masak kita Syafi'i tu, muka retina, hok kena tudung sekat mana? Dok kila lagi tu pun. Kata hok kena tudung habis tinggal mata saja ya. Ada pendapat tu. Pada pendapat kata tak apa, kau dhaif dah. Tak apa muka-muka. Pada muka. Tu tapak tangan. Tu pun. Dia kena kata kena mastura lah. Tu kalau kira. Ni tengok orang lebih lagi orang tina ni dia buka dia sengaja. Apa kita bukan tengok hak Islam saja, kita tengok hak kafir kata dah. Perempuan. Melihat perempuan mana? Yang lain daripada isterinya, isteri bagi seorang tu. Perempuan yang lain daripada isteri dia. Adapun isteri dia tak apa. Tak apa melihatnya. Melihat aurat dia pun tak apa. Melihat farad makruh. Tengok syarat kata. Tak apa tak haram makruh. Soalah. Soalah tengok ikut saya. Bahawa tengok korek masuk dalam lagi. Wa ila batinihi asyaddu karhan. Ulama kata lagi kita fiqh. Kepada batin dia terlebih makruh lagi. Tak hukum haram. Tak hukum haram juga. Tengok sebab ke dalam. Tengok lagi. Makruh. Duk tanggung makruh je. Tu ya. Kalau isteri kita sendiri. Kalau hak orang lain daripada isteri, jangan kata batin. Lek luar ni pun, di muka ni pun. Haram dah. Sekat dah. Syarat sekat dah. Melihat perempuan yang lain daripada isterinya. Isteri bagi perempuan. Bagi seorang tu. Allah. Bini dia tak apa? Bini dia. Tak tengok pula bini rasa puas. Jangan rasa lagu tu. Kalau kita sabit tu mata ni. Tok guru kata.
Mata ni, kalau kita rajin, mesti ngajar tengok benda haram semua. Tengok roye, benda hok roye hok karuk-karuk. Kalau kita hajar tengok benda tak oleh semua, kita akan tawa tengok isteri kita. Allah akan biasa tawa tengok bini kita. Kau sehari kau tawa, kau sehari kau tawa, kau sehari kau tawa, kau rasa kurang, kau kurang. Bila jimat dengan dia pun kau duk khoya dengan hak lain. Jimat dia duk khoya banding. Kena bini ku tak suka tu, kena bini ku tak suka ni, kena bini ku tak rasa suka, kena kopek tak besar. Suka orang tu, kena dia tak jadi. Jadi berbanding. Berbanding. Dengan orang Tina lah. Bila berbanding pak, dia rasa kurang dengan bini, dia rasa kurang dengan bini. Ada seorang ini ada Tok Guru cerita. Dia kata ada seorang ketua kerajaan. Dia dalam barisan tu. Dia tu jadi bos, jadi ketua, dia kerja. Lepas tu satu hari dia tengok orang kerja dia tu, orang pandangan dia seorang tu yang dia ajak pandangan dia tu pergi zina. Dia kata, pergi orang tu pergi zina situ. Sikit. Jok gitu. Orang Tino tu orang baik. Orang solehah, orang juru. Orang Tino tu tak siap lah. Mau hidup ngorak dia sok-sok nak buat gana. Satu hari, akhirnya orang Tino tu kata, tak apa, saya sanggup. Boleh? Bos nak pergi tidur dengan saya, boleh? Saya sanggup. Tapi syarat minta saya. Dalam tu, dia kena dalam rong-rem sikit. Tapi syaratnya kena katuk pelita habis gelap. Saya malu dia kata. Nak buat gapo dengan saya pun buat, tapi syaratnya kena minta katuk pelita gelap. Katuk pelita habis. Jangan cegah saya malu. Bos kata aja, tak apa. Sekadar syarat tu tak apa. Akhirnya bila buat janji siap, orang Tina saat itu dia pergi ketemu dengan bini bagi bos tu sendiri. Ketemu dengan bini. Dia ya. Kak, sikit gini. Ya habis. Yang ada murid kat Amma lah. Sebenarnya Amma gini. Lepas tu Amma nak sorak kira dengan Kak sikit. Nak buat lagu mana. Yang ada murid ke dia lah. Minta yang ada murid ke Abang Kak tu. Tapi kita buat lagu mana Kak? Akhirnya dia pakat siap. Dia kata gini, Kak boleh dah. Kak gigati saya. Kadang saya buat syarat siap dah sikit. Nak katuk pelita ya. Hawalah tu Kak ditunggu dalam tu. Gati saya. Kata tak apa, kita bakat. Maka bini dia tu umur banyak dah juga. Pada malam tu bini dia pun pakat siap dah dengan budak Tina saat itu pergi untuk nak tidur dalam tu. Orang Tina tu, Kak tu duk tunggu dalam bilik tu lama dah. Duk tunggu lama dah. Lepas tu Tina ni masuk sekali dengan boh tak ni tu lah. Masuk sekali dalam bilik. Boh kata, syarat saya ni boh kena katuk pelita tu. Ya, boleh. Bila katuk pelita, pak boh pun mula gagal di atas katil. Gagal di atas katil pak. Tu dengan bini dia dah. Dia tak tahu kata bini dia. Oh, mulalah gomol lah weh. Tong teng. Sudah bekerja tu buka pelita ternyata bini dia sendiri. Nyata yang bini dia sendiri. Bila bernyata kata bini dia sendiri tu, orang tu lelaki tu istighfar kuat-kuat lah. Bukan Astaghfirullah. Gano ni dia kata, Allah minta maaf. Ya Allah, astaghfirullah, minta ampun kepada Allah. Sebab apa? Sebab sebelum pada ni kekak aku jimat akan biniku ni, hak aku duk faham kata haram ni. Hak aku duk faham kata betina, hak luar ni. Rasa sedap lebih pada ketika aku jimat dia dalam rumah lagi. Padahal bini tulah ya, orang tulah ya. Tapi teka jimat dalam waktu malam ni rasa sedap lebih pada ketika aku jimat dalam rumah biasa tu lagi. Padahal bini tulah ya. Sebab apa rasa sedap?
Kerana dia pahal kata Tina ni bini dia tu kena kepada Tina lain. Hak dia tak tahu masa ni. Dia kira begitu. Sebab dia istighfar kerana dia rasa Allah Tuhan wi kemanisan maksiat tu lebih pada hak halal lagi. Jimat dalam keadaan rasa maksiat lebih sedap bagi dia daripada jimat pada ketika halal lagi. Sebab dia istighfar. Padahal bini dia juga, bini tula je. Sebab punca daripada gapo tu? Daripada mata. Mata berlaku. Tengok perempuan yang lain daripada isterinya. Ni Syekh apa Tok Karim Banjari. Dia ngajar kitab penawar ni. Kita ngajar kitab penawar. Dia ganti Syekh Qadir Mandili. Dia anak murid Syekh Qadir Mandili. Syekh Qadir Mandili suruh dia ngajar ganti le Masjid Haram. Tok Karim ni anak murid hok rapat dengan Syekh Qadir Mukhwadah Syekh Qadir Mandili. Dia tu banyak kaya negomah di luar Masjid Haram. Dia duk buka kedamah. Di keliling masjid tu ada kedamah dia. Lepas tu banyak ke dia tak ada nak mengajar. Tak ada mengajar. Dia duk negomah. Akhirnya bila Syekh Qadir nak mati, Syekh Qadir kata, "Hei Karim, mu kena ganti aku di Masjid Haram ni." Lepas tu Karim Banjat pun tinggal jual habis mah dia. Katuk kedah, mari duk mengajar ya. Tupu turut kepada tok guru dia, taat pada tok guru dia, tupu masuk untuk mengajar dalam Masjid Haram. Tok Karim ni keren. Akhlak dia keren sungguh. Mengajar ni. Dia duk mengajar tu anak murid yang ramai-ramai tu duk ngaji penawar bagi hati. Duk ngajar. Satu orang perempuan lalu dalam masjid. Orang Tino Masjid Haram ni macam-macam lah orang duk mari. Lalu orang Tino lalu ke tepi kawasan halaqah ngaji tu. Halaqah ngaji tu. Lepas tu ada seorang murid dia tu pergi tengok, minta tengok Tino hak lalu. Dia duk ngaji tu tengok. Syekh dia nampak. Itu Syekh tu Qari nampak. Wallahu a'lam. Okey. Kejut habis anak murid. Tok Qari kata, "Betul ada." Mana chat? Kat mana ni? Nak bukti apa ni? Dia tunjuk. Mu nak ngaji kitab apa? Mu nak ngaji kitab apa? Tunduk. Mu nak ngaji kitab apa? Penawar bagi hati. Apa mu nak buat apa? Atuk tak ngajar dah. Karim Banjar. Masya Allah. Tok guru kita banyak ke duk ngaji dengan Tok Karim tak? Lalu dengan Tok Karim juga. Nak klik tu ambil berkat Tok Karim mereka. Padahal Tok Karim tak ngajar kitab besar-besar. Dia ngajar kitab lele gitu ya. Tak penawar kitab lagu. Tok guru kita hok pesen jenis boleh kitab besar-besar dah. Dia tak ngaji dengan Tok Karim masa Tok Karim macam kita lele. Tapi sebelum nak klik daripada Mekah klik ke Jawi tu, dia kena lalu juga Tok Karim. Tak lagi. Dia kena pergi ngaji juga. Datuk tu sebulan dua. Berkat. Ambil berkat dia. Berkat Tok Karim. Tok Karim Banjar. Ini cerita Tok Guru kata. Seperti melihat perempuan yang lain daripada isterinya dan sahyanya atau kepada isteri. Lain daripada sahya perempuannya. Nya seorang. Sahya dia tak apa. Hamba perempuan dia tak apa. Nak lagu mana pun. Dia halal bagi dia dah. Walaupun tak nikah sekalipun. Sebab tu bini sekat pak. Tapi saya sendiri beribu berjuta boleh. Saya tu. Saya perempuan tu. Hamba dia tu 1,000 orang. Dia jimat 1,000 orang tu. Tak ada apa. Tak ada apa. Tapi bini mengikut hukum syarat sekat pak je. Maka bila sebut kata bini tu. Hukum ikat teh. Hak ada belakang lah. Hak nafkahnya apa semua ada hak gantungi. Jadi isteri tu pak. Tu. Saya ni jadi hok pakaian kita je. Kalau ni tak ada dah. Ni tak ada dah. Maka saya ni boleh. Dan mahramnya lain daripada mahramnya mahram seorang perempuan yang diharam nikah. Seperti ibunya lah. Dan adiknya. Masalah. Waktu mahram. Tengok mek tak apa. Bahkan tengok mek ni setengah ulama kata satu ibadat pula. Tengok orang tua. Melihat apa nama nazrul walidain itu. Minal ibadah juga setengah ulama kata. Tengok mek tu salah satu daripada ibadat.
Tengok orang tua kita ni usia belah kepada dia. Tengok mak kita semua. Sikit-sikit kita tengok, sikit-sikit tengok. Tu jadi satu ibadat. Serta niat nak usia belah kepada mak kita. Lagu mana teknik nak duduk ni. Tu jadi satu ibadat pula. Tu lain pada tu haram tengok. Nah weh agama lah weh. Tu. Ni tengok sekali astaghfirullah. Tengok sekali astaghfirullah. Tengok pula astaghfirullah. Bukan lagu tu. Cara astaghfirullah bagi mata. Jangan tengok benda tu. Tu astaghfirullah bagi mata. Astaghfirullah, astaghfirullah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, astaghfirullah. Mata dia tengok astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Tengok sekali astaghfirullah. 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 Serabut dia atas serabut tengok penuh lalu. Masya Allah. Kali ni. Astaghfirullah dah. Habis itu, jaga sepatut dala tu. Hati bersih weh. Kalau kita jaga mata, kita akan rasa amalan kita khusyuk. Manis amalan. Manis segala pekerjaan. Mengaji pun mudah. Amalan pun manis, semaya pun manis, rasa amalan semua tu jadi manis hasil ke khusyuk ke. Kalau kita jaga mata soy boleh. Tak percaya cuba tengok. Dan seperti melihat akan muda belia. Yalah juga. Dan seperti melihat akan muda belia, lelaki yang muda. Muda belia ni, lelaki yang muda. Budak umur 3-4 tahun lagi, 5 tahun. Budak tu bawa anubang ya, atau budak 41, 42 ya. Tu misal tak tumbuh janggut tak ada lagi muka licin pok putih lepok. Tengok sekaligus tukar dengan kakak dia. Ingat kata retina dah muka licin. Maka bahaya juga muda belia ni. Tengok dia kalau membangkit syahwat. Bukan tak bangkit syahwat pun haram tengok dah. Tengok dia tu takut membawa kepada orang panggil kepada maksiat. Ya bukan itu ni. Lain pada kata orang hok tengok jatuh sama jatuh. Hok ni tabiat ya lain dah. Hok ni kesok dulu lagi dah. Bukan hok tu. Hok pasal jenis sama jatuh ni, dia tengok jatuh dia sama bisa bulu punya rasa hok ni. Hok ni orang panggil hok ni hok pasal kesok lagi. Hok ni orang biasa, kita orang lelaki ni. Tengok muda belia ni rasa. Bukan menunjuk kata kita tabiat kita tak selamat dah. Ya bahaya. Ya tengok ya panggil penah mata. Penah mata. Sebab duduk sekali tak boleh. Bahaya. Lebih lagi ustaz misalnya. Ustaz duduk mengajar hafiz misalnya dia. Dia duduk gelomok dengan budak-budak sama. Tukar sekaligus. Kalau boleh tengok muka saja. Pakai kain kelubung tengok. Dia pakai kain kelubung tengok. Geru. Tino. Hak tu para ulama yang sangat amati. Imam Malik kalau nampak budak ala-ala sikit, wak gijah daripada aku. Wak gijah. Sangat-sangat amati. Dia tak sedut dekat. Sebab takut syaitan mari duk itu. Duk keliru dekat tu. Dia pernah mata dia tak kira. Dia kata jatuh ke ikut mana ke. Dia pernah mata mari tu. Maka mula belia ni sangat juga bahaya. Tu. Ni tak puak anas bulu dah. Jadi muda belia dah. Hak ni hak muda. Tengok muda orang kau budak 41, 42 tu. 43 tu contoh tu. Contoh dia jangok. Dia jangok. Kita kada jangok budak ni hati rasa jatuh tu. Jatuh hati. Jatuh maknanya jatuh jangok dia tu. Jatuh hati. Tak dia kata bersekali dua tu kena haruh sangat-sangat nak jatuh pada zina, nak jatuh pada maksiat. Sebab kena jaga juga tengok dia. Melihat akan muda beliau.
Dan seperti melihat akan aurah lelaki-laki. Ya juga. Awak ni walaupun tak ada gapo pun, tak leh. Seperti melihat akan aurat lelaki-laki. Aurat lelaki-laki ni barang antara pusat dan lutut. Aurat lelaki-laki. Tulis itu. Melihat akan aurat lelaki. Yakni, jika perempuan maka aurat lelaki nisbah baginya ialah sekalian badan, melainkan muka dan dua tapak tangan. Dan jika lelaki maka aurat perempuan nisbah baginya ialah sekalian badan juga. Sekalian badan juga. Sehingga muka sekalipun. Ni tambah sikit hak perempuan. Sebab tu orang jantan pakai baju tangan panduk tu tak leh. Kalau tubik kat luar, orang tina tengok tu aurat. Aurat lelaki dah. Tu. Aurat lelaki. Tulis lagi. Dan kalau sama lelaki, maka auratnya barang antara pusat dan lutut. Barang antara pusat dan lutut. Tu kita. Aurat lelaki ni 3 kelakuan. Satunya nisbah kepada perempuan. Orang tina ni tak boleh tengok aurat lelaki. Aurat lelaki kira pada mana? Jami'ul badan. Tengoklah kitab fiqh. Binisbati lil ajanib fajami'ul badan. Maka semua badan. Kata setengah ulama hatta wajhi wal kaffai. Ada lagi. Sehingga muka pun ada juga. Dalam mazhab kita Syafi'i, ulamanya hukum kata jantan pun aurat dia, muka dia pun aurat juga bagi perempuan. Ada juga. Sebab tu tak lewat mahal kita tak apa lek kita. Kita yang tengok dia tak leh. Tapi lek kita ni duk buka. Tak leh weh. Dia pun ada aurat kita juga tu. Mata yang niaga juga. Kita duk pakai baju tangan anak ni tu baik nak mana. Kita rasa tak apa. Tak ada apa li kawin orang hitam. Bukan ada putih pun. Tak ada apa. Tak apa kot mana. Mu tahu di mana perasaan orang Cina? Mu tahu di mana? Kita tak tahu. Orang jantan tengok aurat dia, tengok kulit dia rasa lagu mana. Orang Cina tengok kulit kita rasa seperti tu. Dia perasaan ras semua tu. Sebab tu tak boleh. Jaga oleh tubik luar tu, dia kena baju panggil lah. Ni bokeh nak ikut ni kawan ni. Kawasan kampung ni. Kawan kampung dah ni. Kita rasa sepala ponok tak boleh dah ni. Ni telah ni. Sebab dia jadi satu kampung duk tengah dah ni. Anda belakang di cabai 3 tu. Cabai tu. Pia-pia kereta ikan ada pula. Penuh likung pok tino saja. Tak gitu ke? Ni wasa supaya kakak kita kat lah tu. Tak apa, pakai baju sakut pergi je. Beli barang di kedai kat lah.
Tak boleh. Kita jadi sahabat buat video tu haram. Dia tengok kita tu walau tak fikir gapo pun, hukum tetap jadi hukum. Tengok jadi hukum. Kita tengok retina tu tak ada wasa apa lagi tu. Wasa tak wasa suku. Tengok tu haram. Syarat kira betul tengok tu. Tu. Wasa tak wasa tu suku. Kalau rasa walaupun mahram kita pun haram tengok. Kita tengok adik kita wasa. Wasa nok. Siap lagi nok ada arung ni. Tengok adik. Haram juga tengok adik tu. Dengan sebab syahwah yang bangkit itu. Tapi tilik pada asal hukum tengok tak boleh weh. Tak boleh. Betul Allah mati semua sebab ni. Mati. Orang lelaki. Pasal mul lelaki ni barang antara dua pusat dan lutut. Gitu. Duduk tengok, bagi tengok pergi mari. Mari tengok kamu. Mu tengok aku pula. Hei, mari tengok tak? Mu tengok aku, pakat gila. Tak boleh. Tak boleh. Tu. Melihat orang lelaki. Sama lelaki antara pusat dan lutut. Kalau perempuan kepada lelaki semua badan. Perempuan, lelaki, supo. Sama sekalian badan. Kita tengoklah kitab fiqh mana-mana pun dalam mazhab kita Syafi'i. Kita tu kira aurat perkara dalam semaya je. Ni aurat hok nisbah kepada tilik ke ni. Tilik ke. Malaikat nak kita tengok teka nak nikah ya. Orang panggil babun nazat pula. Nazat ketika nak ketebak. Ni nazat ketika nak nikah. Tak apa tu minta tengok. Tak haram. Tu saya. Buka muka ni. Nak katuk mestura lagi orang nak tengok nak minta ni. Malu. Malu pok orang nak nikah ni. Buka juga muka. Sekadar tu ya. Muka sebagai kelubung tak leh. Muka we tengok. We tengok tapak tangan. Nak tengok tapak tangan sikit. Tengok muka sikit. Tak apa lah. Setuju. Ni tengok muka putih, tengok tapak tangan. Yang ada kulit tak serupa. Sebab nak tengok retina, nak tengok di tapak tangan tu. Tengok kulit dia sekarang mana. Bab nazar dia. Kalau tengok muka putih semua. Lepas tu gigi pagi sikit. Kalau nak kita tengok gigi pagi sikit. Gigi pagi tu boleh tengok yang sipel sekarang mana. Ni duk tidur lagi. Bunyi kata tidur lagi. Dia bakal klik lalu. Dia tidur lagi tak bangun lagi. Jenis tu. Dia kena pergi bersenggi cepat-cepat gitu lalu lah. Nak pergi tengok. Harus kau dah tu je. Bab nazar ni harus kau dah tengok gitu je. Syarat kata, ulama kata, walaupun syarat membenarkan tengok muka dan tapak tangan, tapi cukup dah bagi lelaki untuk kenalkan sekalian badan perempuan melalui muka dia. Cukup dah. Ada hukum siap dah. Tengok hidung lagu ni barai macam mana, tengok mata lagu ni lagu mana, bulu kening lagu ni lagu mana, dia ada siap dah. Cukup untuk melihatkan semua di dalamnya dengan melalui muka ya. Tu maksud Allah Ta'ala we tengok muka ada dah. Cukup. Dan seperti melihat akan aurat laki-laki, maka lazimkan olehmu akan memelihara mata engkau. Maka lazimkan, wajib atas kamu. Lazimkan di situ mana wajib. Maka lazimkan olehmu, jadi wajib atas kamu akan memelihara mata engkau. Wajib atas kamu jaga mata kamu. Allahu Akbar. Sebab tu dulu. Kemudian kata kerana firman Allah Ta'ala qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum zalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un. Bahagialah ni dah. Budak tu, budak adik-adik kita sendiri tu. Allah, bila duk tengok dalam Facebook lepas semua, dia benda ni dia cepat. Dengan mata je buat jadi tukar tabiat. Budak. Dengan sebab mata berlaku. Allah.
Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dalam bilik dia mula-mula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, sipai mayat Nabi dalam bilik Aisyah. Kalau kita pergi tengok bilik yang dia, sipai mayat Nabi sini. Sipai. Kalau kita atas satu bilik Nabi, ini bilik. Waktu pintu duit masuk. Ini mimbar. Ini mihrab tempat semaya, ini mimbar Nabi. Tempat Nabi bertemu. Dia lalu. Bilik Aisyah. Lepas pada tu dulu Sayyidina Ali. Rumah Ali. Bilik Ali dikasih Fatimah. Ni kawasan Sufah, Al-Sufah dulu. Ini Raudhah. Kalau kita ziarah Nabi, kita masuk ke ni. Bilik Aisyah dulu ya. Maka satu masa bila Rasulullah meninggal, keputusan para sahabat sipai mayat Nabi di bilik. Kerana ada hadis sebut Nabi kata, buat Nabi itu akan ditanam pada tempat yang mereka mati. Mereka mati mana, maka tanah situ. Lalu tu Nabi itu mati di bilik Siti Aisyah. Keputusan tanah situ. Lalu tu tanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mayat dia kiblat pun ni. Kiblat. Maka kubur duk rupa ni. Lepas tu bila Sayyidina Abu Bakar nak meninggalkan dunia, dia pesan. Dia minta ke anak dia. Dia kata, "Hei anak, Aisyah, ayah ni kuasa nak mati, kuasa nak tanah dekat dengan saya." Iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh tak minta tanahmu sikit dari bilik ni? Buat tanah ayah. Kalau Siti Aisyah tak apa ayah, tak apa. Amal tunai. Maka akhirnya ditandaikan Sayyidina Abu Bakar. Lepas tu dia pesan, Abu Bakar kata, jangan tanah bersama Nabi lah, ayah malu dia. Tanah turun sikit. Dia tu imam, dia tu ketua. Di sana sama dia tu rasa tak geramah. Lalu tu ditandai kat Abu Bakar tu turun mai sikit. Sini sama Nabi. Lepas tu Umar nak maki. Masa tu Aisyah kata, alhamdulillah ada seorang lagi aku jadi aku duduk sini. Aku jadi duduk sini kan. Dengan ayahku dan suami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Umar mati dulu. Umar yang sakit kena tikai. Umar yang tak imej semaya Masjid Nabawi. Ada seorang majusi namanya Abu Lu'lu'. Dia tekan dengan Umar. Dia mengadu hak kepada Umar. Umar tu tak sing tu. Jadi tak betul hati dia. Dia kata Umar ni zalim dia. Padahal Umar tu betul dah hukum. Tak sing oleh dah. Hukum dah. Abu Lu'lu' ni taruh denda dalam hati dia. Kata orang Abu Lu'lu' pakai baju semaya sebab orang ramai-ramai masuk ke semaya suku. Suku sekali dengan Sayyidina Umar dengan para sahabat. Lepas Sayyidina Umar sujud tu dia masuk fikir dia. Taruh. Dia pergi, sahabat dia pergi. Abu Lu'lu'. Mula pergi tu Sayyidina Umar kata, jangan buat apa dia lagi. Cek dia dulu, kata dia betul ke sebenar. Kok mana? Tanya dia dulu. Bila dia cek tengok, dia kata, ya Umar, dia bukan Islam. Dia bukan Islam, orang Majusi. Sayyidina Umar mengucap Alhamdulillah. Alhamdulillah yang terhari aku mati dalam tangi orang yang bukan Islam. Yang muncul kata orang bunuh dia tu bukan Islam. Maka sebelum dia mati tu duduk sakit luka dia tu minta orang royak kepada Siti Aisyah. Kata
Boleh juga Umar nak minta duduk sekarang dengan sekali. Sini. Aisyah kata, aku jajak aku nak duduk sini. Tapi dia Umar minta tak ada orang. Habislah, dia tentu 3 orang yang pilih dia. Bilik Aisyah tentu 3 orang. Dan itu di Kelana saya nak Umar sini. Maka ada lagi tempat duduk sikit untuk Siti Aisyah duduk, rehat tidur. Siti Aisyah kata, aku, sahabat tengok, bila Aisyah masuk dalam bilik, dekoh Aisyah kata, bila aku masuk, mula-mula Rasulullah mati tu, aku masuk, aku buka kain kelubung lah. Buka kelubung lah, masuk dalam bilik tu dengan sebat-sebat. Bila ayah duduk, aku masuk pun buka kain kelubung lagi bila masuk dalam bilik. Tapi bila Umar ada, aku mesti kena tutup aurat dah. Siti Aisyah nak kali masuk dalam bilik dia, kelubung semua. Duduk dalam bilik pun duduk dalam tu. Duduk dalam bilik dia, duduk dalam kain kelubung semua. Nak buat apa tak kena lah. Kenapa? Umar duduk ada. Dia kata, dulu tak apalah ayah tu, tok laki kula ni, Umar duduk ada dah. Tak boleh tak gamak dah. Mati dah. Tapi Aisyah kata, ibarat kata semua duk hidup lagi. Dan aurat tetap kena jaga. Tak boleh buat main. Allah. Kalau kita tengok kalau wisalat Nabi dulu jalan. Lepas tu Assalamualaikum ya Abu Bakar, Assalamualaikum ya Umar. Kumpul hidup gitu. Betul aurat Siti Aisyah jaga sungguh. Jaga sungguh. Maka setakat Sina Umar ada dalam bilik dia tu, pakai tak buka lah. Dalam keadaan dia tertutup semua. Apa kata? Amma hadza fa zawji. Wa amma hadza fa abi. Dia kata. Lepas tu adapun ini orang luar. Sina Umar kata, saya Aisyah tahu. Adapun yang 3 ni orang luar. Sekadar tu dulu kerana firman Allah Ta'ala kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum zalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin wa qalbin la yakhsha wa 'amalin la yuflih. Nas'aluka 'uluman nafi'a wa rizqan tayyiban. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وصلى الله على سيدنا محمد وآله والحمد لله. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تسير كل حوبة واستر لنا عورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي أحبة أو جيرة أو صحبة